Bertemu kembali dalam cerita. Jika semalam kita menyaksikan di Dewan Rakyat telah pun secara sebelah suara bersetuju untuk usul berkenaan dengan RUU pindaan perlembagaan, iaitu merujuk kepada perkara 10 perlembagaan persekutuan itu dibawa diserahkan kepada sebuah jawatankuasa pilihan khas, sebuah jawatankuasa yang merupakan bipartisan yang akan meneliti banyak perkara meliputi cadangan-cadangan dan mengemukakan input-input penting kepada bukan sahaja kepada pindaan perlembagaan tetapi juga dalam merangka draft RUU melibatkan anti lompat parti. Jadi kita ingin memahami bagaimana konteks menuju ke hadapan, bagaimana perubahan yang mungkin akan berlaku kepada lanskap politik Malaysia dan juga menuju ke pilihan raya umum ke-15 akan datang ini. Jadi saya nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, kita melihat kepada pindaan perlembagaan dan juga menuju kerana Datuk Seri Wan Junaidi, Menteri Parlimen dan Undang-Undang menyatakan bahawa ini merupakan langkah awal kepada pelaksanaan RUU anti lompat parti, termasuklah menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun, 2 penggal sahaja. Jadi dalam konteks perubahan lanskap politik ini, adakah Prof melihat ianya akan membawa satu perubahan yang besar kepada lanskap politik Malaysia sekiranya RUU ini berjaya dipinda dan juga RUU anti lompat parti ini dilaksanakan kelak, Doktor? Ya, bagi saya melihat ini akan memberikan nilai tambah kepada proses dinamika politik tanah air. Kita akan melihat bagaimanakah setiap ahli politik, politikus bersedia untuk bersifat lebih matang dalam konteks politik bermoral, berhemah, mempertahankan mandat yang diberikan oleh rakyat. Kerana ini mungkin usaha untuk merakyatkan kepimpinan. Bagaimana jika wujud larangan dengan pendefinisian yang jelas ke atas usaha untuk bertukar parti, maka itu akan memberikan maksud dan makna bagaimana seorang pemimpin itu harus melihat dia berpegang kepada pendirian parti politik dan bukannya prinsip individu. Jika harus mahu mendalui prinsip individu, bermakna dia tidak boleh menjadi calon mana-mana parti politik kerana itu akan bercanggah dengan pegangan ataupun ideologi parti politik. Itu harus jelas. Kedua, kita juga harus melihat bahawa bergerak ke hadapan sebenarnya ia juga akan memberikan cerminan ke atas bagaimanakah bentuk acuan politik yang mahu kita lahirkan, kita zahirkan supaya bersesuaian dengan ekosistem politik tanah air. Kita tidak mahu melihat politik kita menjadi cacah merbah. Kita mahu melihat politik itu kekal stabil, mempertahankan kesejahteraan dan mampu untuk sama sekali tidak bercanggah dengan kehidupan berukun sebagaimana yang ada dalam perlembagaan dan rukun negara. Bermakna setiap pemimpin yang sudah bersetuju dengan RUU ini mempunyai amanah yang besar kerana mereka juga sebenarnya tidak boleh mengelirukan rakyat. Bagi saya, keputusan semalam dengan penubuhan jawatankuasa pilihan khas merupakan satu keputusan yang mungkin tidak dijangka sepenuhnya tetapi perlu supaya tafsiran itu tidak mengelirukan, tidak meragukan tetapi diberikan penelitian, dihalusi. Jika sekiranya wakil rakyat sendiri kurang jelas dengan tafsiran, bagaimana kita rakyat marhain, orang kebanyakan seperti kita mahu memahami konsep lompat parti. Bagi kita secara umum lompat parti dari satu parti ke satu parti. Kita tidak melihat perincian yang perlu kita garap. Contohnya, kalau Ashraf lah presiden parti saya timbalannya dan saya bercanggah pandangan dengan Ashraf. Apakah saya akan mungkin dipecat? Saya dibawa ke jawatankuasa disiplin. Apakah keputusan saya untuk berpindah parti itu dilihat lompat parti? Jadi perlu ada satu garis pemisah yang jelas, yang rasional, praktikal, tidak emosional, keputusan yang melangkaui kepentingan mana-mana parti politik. Kerana yang harus diutamakan adalah merakyatkan kepimpinan, bagaimana kepentingan rakyat, mandat rakyat harus dikembalikan supaya ia tidak membentuk sebuah kerajaan yang akan akhirnya menyebabkan rakyat sendiri merasa lesu politik, tidak mahu berpartisipasi dalam konteks sosialisasi politik pun kita lihat mereka tidak mahu berikan maksud dan makna yang sebenarnya. Kita mahu melahirkan literasi politik, celik huruf politik yang lebih besar
itu memerlukan pengorbanan ahli politik. Prof Siva, dalam perbincangan saya dengan Prof Ulung dan juga Prof Ni Ahmad Kamal semalam, ada menyebut berkenaan dengan apabila kita berhasrat untuk kembali kepada rakyat, ada yang menyatakan berkenaan dengan untuk recall election, pilihan raya pecat sebagai contoh. Bagaimana Prof melihat adakah pilihan raya pecat ini doable? Kerana kalau Prof Ni Ahmad Kamal kata ianya akan melibatkan kos yang cukup besar. Pertamanya akan pertama adalah untuk memilih sama ada nak buat atau tidak recall election. Kedua, sama ada layak untuk pecat ataupun tidak. Ketiga adalah layak untuk bertanding semula individu tersebut ataupun tidak. Jadi prosesnya itu agak panjang, dari segi kosnya juga agak panjang. Prof Siva sendiri mungkin ada pandangan peribadi melihat kepada recall election. Adakah ianya wajar dilakukan, dilaksanakan dan masuk sekali dalam rang undang-undang anti lompat parti itu supaya ianya jelas selepas ini, Prof? Ya, bagi saya bersetuju bahawa recall election itu tidak diperlukan lagi dalam masa sekarang. Yang penting sekarang adalah pendefinisian yang jelas. Bagaimana kita nak melihat perkara 48 di dalam perlembagaan yang memerihalkan tentang hak kelayakan seorang wakil rakyat yang sama ada boleh bertanding selepas 5 tahun, selepas hilang kelayakan. Ia harus dibaca bersama dengan Akta Lompat Parti baru. Dan bagaimana ia juga harus dibaca dengan perkara 10. Kalau perincian itu jelas, kalaulah kita tahu ia menzahirkan rasa gusar dalam kalangan wakil rakyat untuk membuat keputusan keluar parti dan juga keputusan untuk bersama dengan gabungan yang lain, maka recall election tidak perlu. Kerana sudah ada saringan dalam diri sendiri wakil rakyat bahawa mereka tidak boleh dengan sewenang-wenangnya keluar parti mengambil keputusan yang bersifat emosional, yang bersifat peribadi, kerana kursi mereka adalah kursi parti. Itu perlu jelas. Kalau itu jelas, Ashraf, saya rasakan bahawa recall election itu yang melibatkan kos yang banyak. Kita dah lihat dalam pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil pun saya rasakan tidak perlu. Kerana bagi saya, kita boleh lantik seorang mungkin yang boleh mengkoordinasi di kawasan pilihan, di kawasan mana-mana konstituensi jika kehilangan seseorang wakil rakyat. Kerana kosnya banyak, masa, guna tenaga, persediaan SPR dalam kedudukan COVID, kita melihat bagaimana mereka terpaksa bertarung dengan nyawa. Jadi banyak perkara harus kita lihat. Jadi perkara-perkara ini harus diteliti dengan memberikan satu pilihan yang terbaik dalam konteks demografi, geografi negara kita, merangkumi Semenanjung Sabah Sarawak. Prof, tadi ada menyebut berkenaan dengan literasi politik. Bagaimana melihat kehadapan ini? Ianya sebenarnya memberi keyakinan kepada para pengundi terutamanya apabila sekiranya RUU ini dibentangkan dan berjaya diluluskan, diwartakan, kelak adakah ianya mampu memberi keyakinan yang lebih tinggi kepada para pengundi? Kerana ianya kalau kita lihat kepada titik tolak apa yang berlaku dalam beberapa siri pilihan raya kecil, pilihan raya negeri sebelum ini, kita nampak peratusan keluar mengundi itu cukup rendah. Mungkin Prof Siva ada pandangan berkenaan dengan perkara ini. Ya, bagi saya apa yang wujud dalam konteks gelagat pola pengundian pilihan raya negeri dan juga pilihan raya khususnya pilihan raya negeri Melaka dan Johor adalah bagaimana kelesuan politik jelas dalam kalangan pengundi yang merasakan keutamaan harus diberikan kepada soal kos sara hidup, peluang pekerjaan, pendidikan, bagaimana untuk meningkatkan soal kesejahteraan dan bukannya berpolitikin secara berterusan daripada PRU ke-14 sampai ke hari ini. Jadi sekiranya ada rang undang-undang seperti ini, maka beberapa tindakan yang akan diambil, mahu diambil oleh wakil rakyat, sudah pasti mereka akan berwaspada. Mereka perlu fikirkan banyak kali sebelum mahu mengusungkan kedudukan mereka kerana impaknya kepada imej, reputasi, kredibiliti mereka. Jadi bagi saya, mungkin selepas ini, ia boleh melahirkan keyakinan, kepercayaan dan jika literasi politik itu dipertingkatkan dalam kalangan pengundi-pengundi yang berumur 18 tahun dan ke atas, mungkin kita akan melihat perubahan dari segi aliran pengundi dalam PRU yang ke-15. Kekuatan itu harus dibina. Keyakinan ke atas penginstitusian kerajaan, kepimpinan, parti politik harus dibina semula supaya mereka melihat wakil rakyat itu bukan sekadar seorang wakil, tetapi sebenarnya mereka ini mampu mempertahankan hak
dan juga keperluan, kemahuan serta membaca pemikiran pengundi atau rakyat. Itu penting. Jadi dalam konteks ini bagi saya, RUU Lompat Parti adalah salah satu langkah penting untuk kita kembalikan keyakinan. Tapi ini bukannya satu-satunya metodologi ataupun pendekatan yang boleh memulihkan keyakinan. Kerana banyak perkara harus dilakukan dan ia juga adalah tanggungjawab bersama untuk memastikan pengundi tahu hak mereka, kenapa mereka harus keluar, dan selepas ini mengapa mandat itu sebenarnya perlu datang daripada mereka. Ya. Prof, berbaki dalam kurang 1 minit perbincangan kita ini, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit, adakah ianya wajar perlu diwartakan sebelum PRU 15? Ya, saya harap ia diwartakan sebelum PRU ke-15 supaya apa yang telah berlaku sebelum ini dalam tawarikh persejarahan politik tanah air tidak berulang. Ia memberikan satu bentuk kestabilan. Cukuplah beberapa tempoh kita berhadapan dengan keadaan tidak menentu, tidak stabil. Kita mahu keadaan negara ini kembali kepada keadaan yang seadanya. Ia memerlukan pengorbanan dan juga kompromi. Ia memerlukan negosiasi. Dan saya percaya jika sekiranya kita mampu untuk membentuk sebuah kerajaan yang mantap dengan majoriti yang cukup besar, kerana dalam konteks negara kita politik angka itu penting. Sudah pasti RUU Lompat Parti perlu diwartakan sebelum PRU ke-15 dan bukannya selepas pilihan raya, kerana apa-apa boleh berlaku selepas PRU ke-15. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia, mengulas berkenaan dengan pertamanya pindaan perlembagaan yang termasuklah dibawa kepada sebuah jawatankuasa pilihan khas dan di mana ianya dijangka dalam tempoh sebulan. Tapi Datuk Seri Wan Junaidi katakan mungkin akan tambah lagi, maksudnya jawatankuasa mempunyai hak untuk mungkin menambah lagi tempoh untuk mengemukakan syur dan cadangan kepada Kabinet sebelum satu draft dibentangkan kembali ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk kita lihat. Masih panjang lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian atas perkongsian pandangan, dan pastinya kami di Esra Awani akan terus membawakan perkembangan termasuk dari semasa ke semasa isu, bukan saja isu politik tetapi banyak lagi laporan-laporan menarik akan kami bawakan dalam buletin-buletin Awani yang akan datang. Sekian sahaja dahulu cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.